Okey, baiklah. Sekali lagi Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, kita akan teruskan kelas kita hari ini. Kita masih dalam bab 4 iaitu lakaran, tajuk lakaran. Subtopik kita hari ini adalah lakaran perspektif 3 titik. Kalau kamu masih ingat, ini adalah siri ketiga untuk lakaran perspektif ya. Kita dah buat lakaran perspektif 1 titik, kita dah buat lakaran perspektif 2 titik, dan ini adalah yang ketiga iaitu lakaran perspektif 3 titik. Yang terakhir lah di dalam siri lakaran perspektif ni, dia ada 3 jenis saja. Okey. Baik, insya-Allah kita akan sama-sama lihat sekejap lagi. Okey, dia berbeza sedikit lah daripada sebelum ni, lakaran perspektif 1 titik dan 2 titik dia ada lain sikit. Baik, sebelum itu ingin saya kongsikan semakan tugasan minggu yang lalu. Ada beberapa orang kawan kita dah hantar tugasan, tahniah, terima kasih. Sebentar, ada kawan baru masuk, saya admit dulu. Okey, kita nak buat semakan tugasan minggu yang lalu sekejap. Saya tukarkan paparan saya, mana dianya. Saya tengok ni betul tak? Okey. Okey, ini dia tugasan. Okey, saya akan tunjukkan di paparan sekarang ini. Okey. Yang pertama daripada Siti Nur Atika. Okey, Siti Nur Atika dia dah hantar, terima kasih, tahniah. Walau bagaimanapun Siti Nur Atika ada kesilapan konsep di sini, Siti Nur Atika. Saya nasihatkan Siti Nur Atika cuba lihat balik video demonstrasi saya yang minggu lalu punya kelas, pelan-pelan tengok macam mana kita buat perspektif 2 titik. Kena tengok semula, tengok balik. Ada salah konsep sedikit. Ada salah konsep sedikit menyebabkan kedua-dua soalan pun tak betul lah. Okey? Okey. Jangan risau, walau bagaimanapun saya harap Siti Nur Atika boleh dapat tengok balik video sebelum ini. Okey? Tengok demonstrasi macam mana saya tunjukkan dan pelan-pelan cuba. InsyaAllah ada masa nanti boleh ambil gambar dan send telegram pada saya untuk saya tengok macam mana dah boleh buat ke belum. Okey? Kita akan betulkan pelan-pelan nanti. Baik, itu yang pertama yang berjaya hantar. Lagi walau bagaimanapun tahniah Siti Nur Atika berjaya hantar. Okey? Baik. Yang kedua daripada Raudah. Okey. Daripada Raudah ni, Raudah hantar saya melalui Telegram. Alright, no problem Raudah. Tepat, ini memang bentuk lukisan perspektifnya. Okey. Tepat sekali. Sekejap, saya admit. Okey, kawan kita baru masuk, Fakrul. Okey, soalan kedua, okey, daripada isometri dia tukarkan juga kepada lukisan perspektif 2 titik juga betul ini ya. Jawapan dia betul. Yang tak betul dia punya soalan. Raudah. Okey. Baik, ini betul lah. Saya tak tengok soalan. Tak ada jawapan betul Raudah. Ini betul. Yang tak betul soalan. Ni bukan isometri ni. Ini oblique. Dia straight, nampak? Ni oblique straight je ni. Soalan saya sepatutnya dia isometri. Tapi tak apa. Ini soalan ni bukan dia. Okay? Yang saya nak tengok jawapan. So jawapan dia betul. Alright, no problem. Tahniah. Okey, baik. Seterusnya Atirah juga hantar. Okey, Atirah hantar yang pertama untuk soalan 1. Very good Atirah. Okey. Ini yang kedua. Okey, juga betul Atirah. Atirah buat ekstra lagi. Dia buat pandangan mata burung. Yang ini yang saya minta. Kemudian dia buat juga pandangan mata ulat daripada bawah. Okey, dapatlah kita lihat di sini. Kamu tengok. Objek ini sebab kita lihat dia daripada bawah, kita nampaklah bawah dia. Tetapi kita tak nampak bahagian atas dia dengan jelas kan. Ini Atirah buat supaya kita nampak. Ini pandangan mata burung, ini jawapan yang saya mahu. So betul. Okey. Perhatikan lukisan Atirah dan Raudah pun sama juga, kemas, dua-dua orang kemas. Kita dapat lihat perbezaan ketara di antara yang ini, kita panggil dia sebagai garisan binaan. Garisan binaan. Dia halus sahaja garisannya, okey, dia tak terang. Kemudian kita dapat bezakan dengan garisan ini yang terang ini, kita panggil dia sebagai garisan objek.
okey, dia mesti terang. So nampak perbezaan dia begitu. Bila kita buat lukisan lakaran begini, kita tak perlu padam pun garisan ni. Jadi dia tak terang, biarkan dia supaya kita nampak macam manakah kita membentuk objek tersebut menggunakan teknik lakaran perspektif ini. Tahniah lagi sekali. Itu dia 3 orang kawan kita yang hantar, ya. Itu dia 3 orang kawan kita yang hantar. Kawan-kawan lain yang belum hantar masih boleh berbuat demikian, masih boleh hantar tugasan. Apabila kamu hantar, saya boleh buat save makan. So saya tahulah di mana kemahiran kamu dah kuasai atau belum kuasai lagi. Okey? Tak ada masalah. Belum kuasai tak mengapa. Tengok balik video saya itu, okey, pelan-pelan cuba ikut dan sentiasa boleh Telegram tanya saya, ambil gambar, tunjukkan macam mana cikgu betul ke saya buat begini. Macam tu. Kita kena ada komunikasi yang aktif. Okey, sampailah kamu dapat. Kalau kamu diam saja, tak ada bagi feedback kepada saya, tugasan tak hantar, so saya pun tak boleh tahu adakah kamu dah boleh buat ataupun belum boleh buat lagi. Okey, jadi kita kena sentiasa berkomunikasi secara aktif, macam tu. Okey, baiklah. Sebelum kita bermula, saya nak tunjukkan satu perkara ni pada kamu. Saya takut nanti lama-lama saya terlupa. Okey, ni saya nak tunjukkan bahagian isi kandungan pembelajaran kita. Kalau kamu perhatikan, okey, ini bab 1 kita dah selesai. Okey, bab 2 pun kita dah selesai. Seterusnya kita masuk bab 3, projek brief pun dah selesai. Sekejap, saya admit ada kawan baru masuk. Okey, bab 3 pun kita dah selesai. Seterusnya sekarang ini kita di dalam bab 4, lakaran. Okey, kita sedang bab 4 sekarang ni, belum selesai lagi. Ada beberapa topik kecil. Dan akhir sekali, bab terakhir kita adalah kita ada bab 5, iaitu aplikasi teknologi ni, di dalam ini dia ada 2 tajuk kecil, iaitu reka bentuk sistem vertigasi dan juga reka bentuk fashion. Okey, untuk pengetahuan kamu, kenapa saya tunjuk ini, kita akan ada satu ujian penilaian yang akan dilaksanakan oleh pihak sekolah. Dia ibarat macam peperiksaan lah, ya. Tetapi dia dibuat secara online. Okey, kamu jawab secara online sahaja soalan-soalannya. Okey, tak salah saya dia akan dilaksanakan sekitar 24-25 September ini. Okey, 24 atau 25 September. Sekejap saya tengok jadual dia. Ada tak jadual dia dengan saya? Sekejap saya cek tengok ada jadual tak. Mana jadual dia? Oh, jadual tak dekat sini. Jadual dia dekat mana, ya? Mari saya cuba cek tengok jadual dia sekejap. Tak apa, sekejap lagi saya semak jadual dia. Tak dapat cari lagi sekarang. Okey, sekitar hujung bulan September ni lah. Okey, jadi kita akan cover sehingga tajuk yang kita pelajari lah. Okey, kita cuba cover. Sekarang ni kita dalam lakaran. InsyaAllah kita akan selesaikan lakaran ini cepat. Okey, kita akan dapat selesaikan lakaran ini cepat. Kemudian kita nak cuba masuk sedikit reka bentuk sistem vertigasi. Okey, dan kalau sempat reka bentuk fashion. Okey, kalau tak sempat reka bentuk fashion, bermaksud soalan-soalan kita akan sampai reka bentuk sistem vertigasi sajalah. Okey, soalannya berbentuk objektif, pilihan jawapan ABCD sahaja, dan dia ada 50 soalan. Dia ada 50 soalan. Jadi insya-Allah kita akan jawab ujian tu. Kamu akan diberikan masa selama 1 jam 30 minit. Tapi 50 soalan kau jawab laju-laju je, sekejap je, ya. Tak sampai pun 1 jam 30 minit. Okey, nanti maklumat detail berkaitan dengan ujian ataupun pentaksiran tersebut ataupun peperiksaan itu akan dimaklumkan kemudian, mungkin di dalam grup kelas kamu masing-masing. Okey, dia ada jadual dia. Hari ni hari apa, hari ni. Sekejap lagi kalau saya dapat jadual dia, saya cuba kongsikan.
Sekejap nak tunjukkan kamu mana jadual dia. Macam ada dalam phone saya ni. Sekejap saya tengok ya. Sekejap. Lagi saya cari sekejap di dalam phone rasanya ada. Ni dia. Okey. Mari kita tengok sekejap jadual dia. Mari kita tengok sekejap jadual dia. Okey, ini dia jadual dia. Okey. Oh, sorry. 20 hingga 24. Dia start 20 hari bulan September. Okey. Ujian dia start 20 September. Iaitu Bahasa Melayu, Matematik. Kemudian hari Selasa 21, Bahasa Inggeris, Sejarah. Kemudian hari Rabu 22, Sains dan Pendidikan Moral. Kemudian hari Khamis 23 hari bulan 9, pagi Pendidikan Islam. 11.30 pagi adalah RBT. Itu dia ujian kita ya, 23 September. Dan Jumaat pada 24 September adalah Geografi. Habis. Okay, Isnin sampai Jumaat seminggu kita ambil masa untuk selesaikan kamu punya pentaksiran. Jangan risau, jadual ini akan dikongsikan kepada kamu nanti di dalam grup kelas masing-masing. Okay, guru kelas kamu akan kongsikan. Saya hanya makluman awal sahaja untuk persediaan. Okey, jadi oleh itu start minggu ini saya akan mula bagi kamu latih to be. Okey, saya akan ada link latih to be supaya kamu boleh buat latihan. Kamu boleh buat latihan, cuba-cuba untuk jawab soalan-soalan berbentuk objektif. Saya akan keluarkan insya-Allah ikut bab. Okey, daripada bab 1 sehinggalah sekarang ini yang terkini. Okey. Jadi kamu bolehlah praktis, cuba untuk jawab beberapa kali pun boleh. Okey. Jadi nanti apabila pada hari peperiksaan dan ujian kamu dah cukup bersedia. Kita ada 23 hari, 20 hari lah lebih kurang. Okey. 21 hari hari ni 2 hari bulan untuk kamu latih to be. Jadi saya akan berikan link latih to be itu di dalam channel Telegram saya. Kamu boleh ambil bila-bila masa saja ikut keperluan kamulah. Okey. Nasihat saya nanti buat latih to be beberapa kali. Jawab salah tak kisah, dia akan bagi tahu kamu apa jawapan yang betul. Kamu jawab lagi berulang kali ya. Beberapa kali kamu cuba latih to be saya tu, insya-Allah kamu boleh jawab soalan ataupun peperiksaan nanti dengan baik. Okey, jangan risau, soalannya adalah objektif sahaja iaitu pilihan jawapan ABCD. Okey. Boleh clear tu? Ada apa-apa nak tanya saya berkaitan itu? Cikgu. Ya. Soalan dia bentuk objektif je ke subjektif? Tak ada. Tak ada. Objektif. Semua 50 soalan, 50-50 objektif. Pilihan jawapan A, B, C, D. Okey? Jangan risau. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan kawan-kawan? Boleh? Boleh cikgu. Alright, jangan risau. Kita buat latih to be. Bunyi je macam takut sikit ujian peperiksaan, tapi senang-senang je. Okey? Kamu dah ikut kelas saya, kamu jawab latih to be, insya-Allah mesti boleh jawab punya. Yang saya risau kawan-kawan kita yang tak join kelas dan juga nanti tak buat latih to be, dia mungkin ada masalah sikitlah. Okey? Jadi nanti sepanjang start minggu ini insya-Allah saya akan cuba berikan link latih to be itu sedikit demi sedikit. So latih to be saya tak banyak, sikit-sikit je, cuma kamu kena jawab berulang-ulang kali ya. Okey, itu maklumat awal berkaitan dengan pentaksiran kamu. Baiklah. Kita nak teruskan kelas kita pada pagi ini insya-Allah. Kita nak teruskan kelas kita pada pagi ini. Mari kita lihat tajuknya. Okey, ini post saya di dalam channel Telegram dan juga post bagi kelas dalam kelas kamulah ya. Kalau kamu perhatikan, saya punya soalan ni hampir sama macam minggu lalu, tetapi tajuk dia lainlah. Tajuk dia adalah perspektif 3 titik. Okey.
kenapa saya gunakan bentuk yang sama? Soalan 1 pun sama, soalan 2 pun bentuk dia sama. Sebab dia saya nak tunjukkan perbezaan teknik itu kepada kamu. Apabila kita buat bentuk yang sama nanti, kamu boleh comparekan. Oh, kalau perspektif 1 titik, nampak macam ni bentuk dia. Kalau perspektif 2 titik, dia jadi begini. Kalau 3 titik pula, dia jadi sedikit berbeza. So, kita akan buat 2 latihan. Satu yang box biasa, cube, kotak. Satu lagi berbentuk L ataupun tangga ini. Okay? Kita akan buat dua-dua ni, kita nak tukar dia menggunakan teknik lakaran perspektif 3 titik. Dia sedikit berbeza. Okey. Mari kita lihat macam manakah bentuk lakaran perspektif 3 titik ni. Saya tunjukkan kepada kamu. Okey. Lepas tu kita demonstrasi atau saya demonstrasi dan boleh juga kamu buat bersama-sama dengan saya. Jadi syok kita buat sama-sama. So saya boleh tengok kamu pun buat. So ready dengan pensel dan kertas. Okay, kita try buat bersama-sama. So lepas habis saja macam biasa, bolehlah saya tengok kamu punya hasil kerja. Okay, mari kita tengok contohnya. Okay, saya dah sediakan contoh dia dekat sini. Okay, ini dia soalan saya yang pertama itu, iaitu dalam bentuk cube. Kalau kamu perhatikan, ini saya punya soalan. Okay, dan inilah bentuk apabila telah siap kita punya lakaran perspektif 3 titik. Cuba kamu perhatikan, bentuk dia adalah sangat berbeza daripada perspektif 1 titik dan 2 titik. Betul? Kan? Bentuk dia berbeza kan? Betul. Okey. Kenapa bentuk dia berbeza? Kita kena faham dulu, lukisan perspektif 3 titik ini, dia bukanlah menggambarkan objek sebenar. Maksud dia tak menggambarkan objek sebenar. Kalau kita lihat, objek sebenar lukisan itu adalah objek sebenar lukisan kita lurus saja. Nampak? Kotak macam tu. Tetapi kenapa dalam lukisan lakaran perspektif 3 titik ini, dia nampak bawah kecil, atas besar? Kerana lakaran perspektif 3 titik ini, dia lebih bersifat sebagai lakaran persembahan. Maksud dia adalah nak tunjukkan dalam bentuk grafik rupa bentuk sesuatu produk itu agar dia nampak lebih menarik dan cantik. Jadi dia untuk cantik, dia bukan menggambarkan bentuk sebenar objek itu. Okay? Bentuk sebenar objek itu kalau kita tengok, dia sepatutnya begini, straight saja, lurus. Tetapi dalam pandangan sudut perspektif 3 titik, dia tak nampak straight. Dia nampak kecil di bawah, besar di atas. Jadi kalau kamu seringkali melihat lakaran-lakaran grafik, bentuk begini dia banyak buat di dalam komik-komik. Kalau kamu baca komik lah, biasa kita tengok dia banyak menggunakan bentuk ni di dalam komik-komik. Sebagai contoh, kalau saya boleh tambah dekat sini, biasanya di dalam komik mereka lukis gambar bangunan, dia akan buat macam ni, betul tak? So kita nampak tingkap-tingkap bangunan dia macam tu. Okey. Ni dia kalau dia nak lukis bangunan lah. So bangunan dia nampak lebih cantik. Okey, dan dari segi grafik dia nampak agak 3 dimensi lah. Okey. Macam itulah sebagai contoh dia. Okey. Jadi dia banyak digunakan oleh pereka grafik untuk menggambarkan sesuatu produk ataupun objek itu nampak dia lebih 3 dimensi bentuk dia. Okey. Dia kurang lebih begitulah tujuan dia. Jadi dia bukanlah menggambarkan objek sebenar sesuatu produk ataupun barang tu. Katalah saya buat ni bangunan, takkanlah bangunan tu kecil di bawah, besar di atas kan? Tak, bangunan tu lurus sahaja. Tetapi sudut pandangan menggunakan teknik lakaran perspektif 3 titik ini menyebabkan kita nampak di bawahnya kecil, di atasnya besar. So ini yang akan kita buat. Kita akan gunakan contoh cube ini terlebih dahulu ya. Okey. Baik. Saya harap kamu dah bersedia dengan kertas dan juga pensel.
Mungkin juga pembaris pun boleh untuk membantu kamu sikit, walaupun sepatutnya kita tak pakai pembaris lah ya untuk lakaran ini. Okey. Baik, kita perhatikan ciri-ciri lakaran perspektif 3 titik ni. Dia ada sedikit berbeza daripada yang sebelum ini. Kita perhatikan ya. Kita ada apa? Okey, tak apa. Kalau kamu perhatikan, kita tetap ada di sini garisan ufuk. Okey. Di atas garisan ufuk, kita ada titik lenyap 1. Kemudian kita ada titik lenyap 2. Ini sama macam perspektif 2 titik. Kemudian kita ada tambahan titik lenyap 3. Perhatikan di situ. Okey. Dan juga kamu boleh perhatikan dia tiada garis bumi dekat sini. Okey. Sebenarnya garis bumi dia ada tapi kita tak buat pun. Okey. Dia boleh juga buat garis bumi dia, kalau nak buat dia ada dekat sini. Tapi kalau ikut buku teks kita, dia tak buat pun garis bumi ya. Kurang lebih begitu. Maksud dia garis bumi ni tapak di mana kita nak start lukisan itu. Tetapi kalau mengikut buku teks kita, dia tak buat pun garisan bumi ni. Okey, dia terus lukis sahaja. Okey, kita guna teknik yang samalah dalam buku teks. So, jadi di dalam lukisan ini kita tak ada pun garis bumi. Okey, inilah cara dia bagaimana kita nak buat. Lukisannya mudah, jangan risau, dan dia akan jadi cantik. Baik, kita sama-sama cuba buat, boleh? Alright, mari kita start. Saya padam dulu. Alright, saya padam dulu yang ini. Mana dia? Padam. Okey, baik. Kita start fresh. Sama-sama kita buat. Okey. Macam biasa, langkah pertama mestilah kita nak buat dia punya garisan ufuk. So, kamu buat satu garisan ufuk dekat sini. Saya buat dekat sini garisan ufuk saya. Allahu Akbar. Saya buat di sini. Kenapa ni? Oh, silap. Okey, sorry. Okey. Alright. Ini garisan ufuk saya. Okey. Saya label dia garisan ufuk. Boleh ya? Langkah seterusnya kita buatkan titik lenyap. Saya tanda di sini 1. Titik lenyap 1. And then saya tanda di sebelah kanan pula titik lenyap 2. Alright. Boleh? Kita akan dapat macam tu. Garisan ufuk, titik lenyap 1, titik lenyap 2. Okay? Saya harap kawan-kawan boleh bersama-sama dengan saya. Macam mana? Dah ready? Dah, cikgu. Alright. Titik lenyap 1. Okey, alhamdulillah. Siap ya? Okey, titik lenyap 1, titik lenyap 2 sudah ya. Okey, seterusnya, yang ini yang baru. Kita akan bina satu garisan menegak. Garisan menegak ini, untuk mudah, kita akan buat dia di tengah-tengah antara titik lenyap 1 dan titik lenyap 2. Dia sebenarnya tak kisah. Kita boleh buat dekat mana-mana pun. Tetapi untuk contoh ini, dan nak bagi senang kerja kita, kita buat di tengah-tengah. Saya start dekat sini. Garisan menegak dia panggil. Saya garis straight sampai bawah. Panjang sampai bawah. Okey, saya buat sampai situ. Okey. Oh, tak nampak tak terang Alamak. Sekejap saya terangkan sikit. Nampak je. Nampak tak terang. Tak apa. Dia memang sepatutnya tak terang, tapi saya takut kamu tak nampak garisan saya, so saya terangkan. Okey, kita buat garisan straight. Di hujung garisan kita itulah kita punya titik lenyap 3. Okey. So sekarang ini kita dah ada 3 titik lenyap. Titik lenyap 1, titik lenyap 2, titik lenyap 3. Kita akan dapat begitu. Tak besar skrin saya ni. Saya besarkan sekejap. 1, 2, 3, 4. Okey. Okey, itu dia ya. Saya harap kamu dapat clear tu. Titik lenyap 1, titik lenyap 2, titik lenyap 3. Baiklah, seterusnya apa kita nak buat? Kita nak label dulu kita punya soalan agar kita tak keliru. Baik, mari kita label soalan kita ni. Okey, saya nak labelkan dia.
kita akan label sama seperti sebelum ni kita label. Saya label bucu ni A, B, C, D, E, F dan akhir sekali G. Okey, tujuan kita label ni nanti nak mengelakkan kita keliru lah sewaktu kita nak buat kita punya gambar dekat bawah. So saya label dia. Okey, setelah saya label, baik kita nak kembali kepada lukisan kita di bahagian bawah ni. Okey, sekejap saya betulkan. Okey, baik. Langkah seterusnya, kita nak tanda di manakah kita punya lakaran ini akan bermula. Okey, jadi saya nak mula, kita nak kena tentukan dulu. Okey, untuk contoh ini saya nak mula dengan titik A. Saya nak mula dengan titik A kat sini. Saya nak start dengan titik A. Jadi titik A saya ini mestilah berada pada garisan menegak yang sama dengan titik lenyap 3 itu. Okey, so di atas titik lenyap 3. Pendek kata, saya akan buat titik A saya itu di sini. Tak kisah jarak dia, saya pilih dekat sini. Okey, ini saya punya titik A. Okey, kamu pun boleh tanda titik A kamu di situ. Okey, bermaksud dia di situlah saya nak start lukisan saya. Okey, saya label dia A. Langkah seterusnya, kita nak buat point yang kedua. Kalau kita lihat soalan kita, macam biasalah, di atas A mestilah ada B. So sekarang ni kita nak tanda B. B dan A ni berada pada satu garis yang lurus. Dia straight saja. Okey, jarak dia katakan di sini saya gunakan kotak. Kita gunakan 4 kotak jarak dia. A kepada B 4 kotak. So saya akan kiralah kotak. Daripada A saya ini, saya kira 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Saya akan tandakan B dekat sini. Ini adalah saya punya B. So, sekarang ini saya dah ada A dan juga B. Kamu pun boleh buat itu. Okey, langkah seterusnya, setelah saya ada A dan B, saya akan buatkan garisan unjuran daripada A ke titik lenyap 1. Kemudian daripada A ke titik lenyap 2. Seterusnya daripada B ke titik lenyap 1. B ke titik lenyap 2. Okey, mari kita buat. Saya buat A dulu. A ke titik lenyap 1. Garis straight. A titik lenyap 1. Okey, seterusnya dari titik lenyap 1 lagi. Pergi B pula. Okey, saya akan dapat begitu. Seterusnya, pergi ke titik lenyap 2. A titik lenyap 2. Next one, B titik lenyap 2. Kita akan dapat begitu. Okey, macam mana? Boleh? Boleh, cikgu. Alright. Boleh ya, kawan-kawan yang lain? Okey ya. Okey, Siap, cikgu. alright. Kita teruskan, boleh ya? Kita teruskan. Sekarang ni kita dah siap A dan B. Okey, kita nak buat yang seterusnya. Okey. Yang seterusnya yang kita nak buat, di sini dia punya trik dia. Okey. Kalau sebelum ni kita boleh pilih sesuka hati kita, kita nak start dengan titik yang mana. Tapi untuk perspektif 3 titik ni, kamu kena ikut step yang saya buat ni. Dia mula-mula mesti A, lepas tu mesti B. Langkah seterusnya yang kita nak buat adalah kita hanya ada 2 pilihan saja. Sama ada kita nak buat F ataupun kita nak buat C dulu. Okey? Kita tak boleh buat E. Ini tak boleh buat lagi. E tak boleh buat. Kita tak boleh buat D. Kita tak boleh buat G. Kita mesti buat di antara F dengan C sahaja terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab di situlah baru kita nak tentukan titik lenyap 3 kita sekejap lagi. So, perhatikan, saya nak start dengan F seterusnya. Okey. Saya tahu F mesti berada di sebelah kiri B. Okey, dia satu garis dengan B. Jadi, dia mesti berada di sebelah kiri B. Jarak dia di sini adalah 2 kotak. So, di dalam saya punya lukisan ini pun,
Okey. Saya akan buat F berada pada garisan ini dengan jarak 2 kotak. Okey. Tapi mungkin nak nampakkan objek ni besar sedikit, so saya nak buat tambah sikit saiz dia. So F kepada B tu saya nak buat dia kurang lebih 3 kotak supaya dia nampak besar sedikit. Okey. So saya akan ambil dia 3 kotak. Okey, kurang lebih ukurannya. So kotak dia saya akan start dekat sini, saya punya F. F saya akan buat dekat sini. Dia akan jadi lebar sikit lah objek saya. Ini saya punya F, saya tanda dulu. Okey. Ini saya punya F. F saya akan buat dekat situ. Okey. Kemudian, perkara yang sama kita boleh buat dengan C. Sebab apa? C ini berlawanan daripada F. C akan berada di sebelah kanan B. Dan juga jarak dia, kita buat jarak yang sama, iaitu 3 kotak. So, saya tanda juga C dengan 3 kotak. Ya. 1, 2, 3. So, C saya dekat sini. So, objek kita jadi besar sikit lah. Tak apalah. Okay. C saya dekat situ. Saya tanda je dulu. Okay. Saya belum garis lagi. Baik. Langkah seterusnya, apa kita nak buat? Perhatikan. Ni kritikal sikit. Daripada titik F, kita akan buat garisan unjuran kepada titik lenyap 2 dan titik lenyap 3. Tengok sekarang ni daripada F, dia dah ada pergi garisan ke titik lenyap 1, betul? Okey, dia belum ada garisan ke titik lenyap 2. Sekarang ni kita buat daripada F pergi titik lenyap 2. Okey. F pergi titik lenyap 2. Kemudian daripada F lagi, kita buat satu lagi garisan unjuran pergi ke titik lenyap 3. Dia akan jadi macam tu. Okey tak kawan-kawan? Saya dah siap, cikgu. Alright. Very good, Rauda. Very good. Okey, kalau macam tu saya pun laju-laju sikit lah. Okey, okey. Perhatikan, pada titik F, kalau kamu tengok dekat F ni, dia ada 3 garisan unjuran. Satu pergi titik lenyap 1, pergi titik lenyap 2, pergi titik lenyap 3. Okey, kita nak ulang benda yang sama untuk C. C dia dah pergi titik lenyap 2. Tapi dia belum pergi titik lenyap 1. So, saya garis dia. Titik lenyap 1 pergi C. Seterusnya, C juga akan pergi ke titik lenyap 3. Garis ke bawah. Oh, ada kawan kita baru join. Sekejap saya admit dia. Okey, selamat datang kawan kita yang baru join. Okey, perhatikan sekarang ini saya dah buat dah garisan dia daripada F ke titik lenyap 2 dan 3, daripada C ke titik lenyap 1, 2 dan titik lenyap 3. Okey, kalau kamu perhatikan di sini, sebenarnya objek kita dah siap pun. Mana titik G? Titik G kita dah dapat automatik di sini. Okey, jadi apa kita kena perlu buat seterusnya adalah kita hanya perlu terangkan saja garisan yang dah kita buat ini. Okey. Oh, sorry. Salah. Oh, ni dia. Saya hanya perlu terangkan saja garisan-garisan yang dah saya buat ini menggunakan garisan objek supaya nampaklah cantik objek kita. So, saya terangkan A pergi B. Seterusnya pergi C. Kamu pun boleh terangkan supaya dia nampak cantik ya. Dah siap juga. Alright, very good. Sekejap, saya pun bagi siap ni. Lepas ni kita check sama-sama kita semak lukisan kawan-kawan kita. So, kita dapatlah bentuk yang kita mahu. Inilah bentuk lukisan perspektif 3 titik kita. Okey, bentuknya sangat cantik dan sangat 3 dimensi. Okey, kita boleh aplikasikan teknik ini di dalam semua jenis lukisan lakaran yang kamu buat. Kalau kamu buat lakaran ataupun lukisan di dalam PSV sekalipun, kamu boleh menggunakan konsep ini supaya lukisan kamu nampak 3 dimensi dan cantik. Okey, itu dia jawapan kita
bagi lakaran perspektif 3 titik. Ada tak, boleh tak kita lihat kawan-kawan kita untuk kongsikan bersama-sama dengan kita? Mari kita check, tengok. Okey, kawan-kawan kita di talian. Alright, mari kita tengok kawan-kawan kita. Okey, kita tengok dulu Raudah. Oh, very good Raudah, cantik. Macam arkitek dah lukisannya ni. Okey, very good. Okey, kawan kita yang lain, kita ada siapa ni? Sudah Syamini. Syamini dah siap, Syamini? Okey, Syamini boleh tunjuk pada kita. Belakang sikit, Syamini. Okey, very good Syamini, cantik. Kemas. Oh, Syamini buat dalam kertas A4 lagi. Oh, sebenarnya susah buat dalam kertas A4 lebih susah lagi sebab dia tak ada panduan. Oh, hebat. Very good. Okey, kawan-kawan lain, Rifki. Rifki punya, tengok Rifki. Belakang sikit, Rifki. Okey, very good, Rifki. Very good, cantik. Okey, kemas. Okey, very good. Nanti Rifki, waktu buat garisan binaan tu bagi halus sikit. Garisan objek bagi gelap sikit supaya nampak perbezaan dia. Alright, very good. Siapa lagi kawan kita? Atira. Oh, cantik Atira. Very good. Okay, very good. Atira pakai kertas grid, saya suka. Okay. Ada lagi kawan-kawan lain? Farzana. Oh, kawan kita Farzana, lama tak nampak kawan kita, dia ada masalah sikit itu hari. Oh, okay, cantik Farzana. Very good, Farzana. Okay, cantik. Ada lagi kawan-kawan nak share? Kawan-kawan lain, Siti Nur Atika sudah, Farzana sudah. Ni. Siapa nama ni? Akaun Rosli Ismail ni siapa nama? Iman. Iman. Cantik lukisan. Oh, Iman pun buat pakai kertas A4 juga. So, very good. Nanti Iman label ya. Kalau boleh label A, B, C, F, G tu. Sebab dia akan kurangkan kita keliru. Walau bagaimanapun cantik lukisan Iman pakai kertas A4 lagi. Okey, cantik. Very good. Okey, baiklah. Itu dia perkongsian daripada kawan-kawan kita. Kawan-kawan yang lain yang tak berkesempatan, tak ada masalah. Nanti boleh saja hantar gambar tugasan itu supaya saya boleh buat share makan ya. Itu tujuan kita. Jadi tujuan kita bukan apa pun. Kita boleh buat. Yang penting kita boleh buat teknik itu. Okey? Jadi bila saya semak, saya tahulah kamu dah boleh buat. So okey, very good. Baik, kita nak pergi tengok soalan seterusnya, boleh ya? Soalan seterusnya, soalan kita yang kedua. Okey, ini dia soalannya. Allah, tak share skrin saya lagi. Mana ke dianya? Sorry. Oh, ni. Mana dia? Tak pergi pula. Saya tak tukar lagi. Sekejap. This one. Bukan. This one. Ni dia. Salah soalan. Okey. Ini dia soalan 2 kita ya. Kalau kamu perhatikan, kita nak tukarkan objek isometri berikut yang berbentuk L ini kepada lakaran perspektif 3 titik. Okey, kita nak tengok dia jadi macam mana ya. So bentuk dia sebenarnya sangat menarik, cuma dia banyaklah sikit garisan sebab kita banyak bucu-bucu dekat sini. Kalau kita label pun dia ada banyak Jadi sama-sama kita lihat bagaimanakah kita nak tukar objek ini kepada menggunakan teknik lakaran perspektif 3 titik. Mari kita perhatikan. So ini dah siap, dah lulus. Seterusnya. Okey, ini dia. Perhatikan di skrin saya tunjukkan objek yang dah siap. Alamak, skrin saya lambat sikit. Okey, nampak dah sekarang ni ya. Okey, itu dia di skrin. Kalau kamu perhatikan, sama sekali bentuknya berbeza daripada soalan kita kan. Soalan kita lurus sahaja, tetapi bentuk yang kita dah siap ni, bawah dia kecil, atas dia besar. Seperti yang saya maklumkan tadi, lakaran perspektif 3 titik ini, dia bukanlah menggambarkan objek sebenar, namun dia lebih kepada lukisan persembahan untuk menampakkan sudut pandangan yang menarik bagi objek tersebut. So objek ni dia nampak lebih 3 dimensi
berbanding lukisan yang berbentuk isometrik seperti di atas tu, dia kurang menarik. So ini yang akan kita buat. Pendek kata, inilah jawapannya bagi soalan 2. Kamu perhatikan, ini objek dia yang akan kita buat bersama-sama sekejap lagi. Garisan binaannya ada banyak, so boleh confuse. Di sini penting untuk kita label sebentar nanti. Okey? Baik. Dah ready? Boleh kita buat bersama-sama? Ready cikgu. Alright, kita Boleh. try buat ya. Kita try buat bersama-sama. Saya padam dulu ni. Okey, daripada scratch. Sekejap, lukis gambar yang kat atas. Ni soalan ni. Ha. Boleh. Okey, sambil-sambil ada kawan-kawan kita buat soalan ni, lukis soalan ni, saya nak label dia dulu Terlebih dahulu saya nak label dia. Okey, kamu pun boleh label dia juga bersama-sama. Okey, kita akan buat label dia begini. A macam biasa, A, B, C, D, E, F. Okey. Kemudian di belakang dia G, H, I, J, K. Okey, itu dia yang saya label dia sekejap lagi supaya kita tidak keliru sewaktu kita nak buat soalan ni ya. Okey. Sambil-sambil kamu lukis soalan tu ya. Okey, ingin juga saya tunjukkan kepada kamu, kalau kamu masih ingat sebelum ini, waktu kita buat ini, kita buat bentuk L ni untuk lukisan perspektif 2 titik, saya akan buat dia dalam bentuk box terlebih dahulu. Jadi pendek kata, untuk soalan ni pun sama. Kalau saya nak buat dia box, saya boleh unjurkan garisan ni, saya tunjukkan dalam warna merah dan garisan putus-putus supaya kamu nampak. Kalau saya panjangkan garisan ni, kamu tengok. Dia ibarat sebuah kotak, betul tak? Okey, kalau saya panjangkan garisan tu. Nampak kalau saya panjangkan garisan ni, dia macam sebuah kotak. Ni penting ni sebenarnya. Saya buat macam ni, saya selalu buat macam ni. Supaya kita nampak gambaran. Dia ibarat sebuah kotak, tapi kita buang sedikit kotak tu supaya kita dapat bentuk L. Jadi sewaktu kita buat nanti, kalau kita buat macam ni lah, dia akan bantu kita banyak, terutamanya dalam membina lakaran perspektif 3 titik ni. Sebab kita penting untuk kita dapat titik dekat sini. Okey, titik ni sekejap lagi kita ada bagi dia nama. Saya nak bagi dia nama titik X. Okey, ni saya tanda dia X dekat situ. Jadi saya pun galakkan kamu buat begini supaya kita dapat gambaran yang jelas sewaktu kita buat lakaran perspektif 3 titik menggunakan objek yang lebih kompleks macam sekarang ni kita buat. Kalau kotak saja tak ada masalah. Tapi kalau objek yang kompleks macam ni, adalah lebih baik kita buat bentuk kotak dia terlebih dahulu. Okey, baik. Itu kita dah ready kan soalan kita. Kita dah label, kita dah buat dia dalam bentuk kotak. Saya gunakan di sini garisan putus-putus ya. Kamu pun boleh guna garisan putus-putus dan saya tanda X pada bahagian di atas itu bucu yang di atas tu. Seterusnya kita nak mula lukis. Okey. Seperti biasa, sama macam tadi, kita start dengan garisan ufuk terlebih dahulu. Okey, saya buat garisan ufuk saya dekat sini. Okey, garisan ufuk saya dah buat dekat sini. Seterusnya kita nak tentukan titik lenyap 1, titik lenyap 2 kita. Okey, di sebelah kiri saya buat titik lenyap 1. Di sebelah kanan adalah saya punya titik lenyap 2. Okey, dia akan jadi begitu. Macam mana kawan-kawan? Boleh? Titik lenyap 1. Boleh cikgu. Alright, very good. Very good. Titik lenyap 1, titik lenyap 2 dah selesai. Baik, seterusnya
Ingat, kita nak kena buat apa? Kita nak buat garisan menegak, lurus, ya. Lurus garisan menegak di antara titik lenyap 1 dan titik lenyap 2. So, saya buat tengah-tengah ini titiknya. Kurang lebih dekat sini. Straight sampai ke bawah. Okey, itu garisan menegak saya. Dan di bawah ini kita labelkan titik lenyap 3. So, selesai titik lenyap 1, titik lenyap 2, titik lenyap 3. Okey, kamu sepatutnya dah dapat macam ni lah. Okey. Okey. Boleh? Saya tunggu kamu respon sikit. Okey kawan-kawan? Okey, cikgu. Alright. Cikgu. Alright. Baik, kita teruskan. Baik. Ini yang kritikal lah. Kita nak tentukan kita punya permulaan objek kita. Baik, kita rujuk objek kita ini. Okey, kalau kamu perhatikan, mestilah kita nak start dengan A. Okey, kita nak start dengan A. So, ini kita sekarang ni nak tanda titik A pada garisan menegak yang sama dengan titik lenyap 3 kita ini. Baik, saya nak buat titik A saya di sini. So, saya tanda dekat situ A. Di situlah yang akan kita mula buat kita punya lakaran. Baik, seterusnya kita nak buat titik yang kedua. Okey, sekejap ada mesej saya masuk. Sekejap saya check. Sebentar, saya nak kena jawab mesej ni. Sekejap Okey, baik. Kita teruskan. Sorry, gangguan sedikit tadi. Okey, kita dah buat titik A. Seterusnya, mari kita lihat. Sebentar tadi kita buat B, betul? Tetapi waktu itu B kita itu adalah puncak tertinggi objek kita. Okey, tetapi untuk ini B kita rendah dekat sini. Jadi kita tak boleh buat B lagi. Sebaliknya, saya nak buat X. Kenapa saya buat X? Sebab X ini adalah tinggi keseluruhan kita punya objek. Sebab X dengan E ni dia sebenarnya sama tinggi kan? Jadi sekarang ini kita nak buat titik X sebab kita tahu X ini berada di atas A. Jadi jarak di antara A dengan X ni kita buat anggaran lah. Kalau saya tengok dekat sini mungkin saya nak buat dia berapa kotak ni? 1, 2, 3, 4 4,5 kotak. 5 kotak lah mungkin. Okay, kita tengok sesuai tak saya buat 5 kotak ataupun terlampau besar. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, boleh saya buat 5 kotak. So 1, 2, 3, 4, 5 saya akan tandakan X. Ini titik X saya dekat situ. Okey, seterusnya macam tadi saya akan buat garisan unjuran. Daripada titik A saya akan unjur ke titik lenyap 1, unjur ke titik lenyap 2. Kemudian daripada X pun saya akan unjur ke titik lenyap 1 dan titik lenyap 2. Okey, mari kita garis sekarang. Titik lenyap 1 pergi A. Titik lenyap 2 pergi A. Okey. Seterusnya, titik lenyap 1 pergi X. Titik lenyap 2 pergi X. Okey, kawan-kawan, dah selesai tu. Baik, perhatikan seterusnya apa kita nak buat. Sebenarnya step dia sama je macam step yang buat kotak tadi. Okey, titik seterusnya ini sangat kritikal. Titik seterusnya ini kita tak boleh buat sembarangan. Okey, di sini kita nak ambil bucu yang paling hujung dalam kotak ini iaitu titik E. Kita nak buat E dan satu lagi titik yang kritikal yang kita nak buat adalah titik di sini. Kita belum label. Saya akan label dia Y. Okey, supaya kita dapat kotak ataupun bentuk keseluruhan objek kita ni.
So, saya nak buat E dan juga Y. E berada di sebelah kiri X dan juga Y berada di sebelah kanan X. Baik. Saya nak tanda dulu. Jadi, saya akan buat E. E ni saya ingat saya nak buat jarak dia 4 kotak. So, E saya akan berada di sini. 1, 2, 3, 4. Ini saya punya E. Okey. Kemudian Y saya nak buat dia 2 kotak. Dia mungkin berada di sini. Saya punya Y. Okey. Saya tanda dia 2. Jadi, saya dah ada E dan Y. Apa perlu saya buat? Sama macam tadi. Pada E dah ada ke titik lenyap 1. Saya tarik dia ke titik lenyap 2. Seterusnya, satu lagi garisan daripada E ke titik lenyap 3. Sama juga dengan Y. Y dah pergi titik lenyap 2. Sekarang Y kena pergi titik lenyap 1. Dan Y juga pergi ke titik lenyap 3. Oh, tak straight garisan saya. Sekejap, saya ulang balik. Titik lenyap 1. Pergi Y. Y pergi titik lenyap 3. Okey, saya akan dapat macam tu objek saya. Kamu perhatikan. Secara automatik saya dah dapat satu titik di belakang ini, iaitu titik K. Okey. Saya pelan-pelan je ni supaya kawan-kawan boleh tengok. Okey tak kawan-kawan? Sepatutnya dah dapat kotak. Kalau kamu perhatikan situ, kita dah siap kotak macam soalan 1. Sebentar saya ada mesej masuk pula daripada sekolah. Okey. Okey ke kawan-kawan? Senyap ni? Ke masing-masing dah terus buat ya? Okey. Okey, baik. Baik, perhatikan macam mana saya teruskan ini ya. Kita dah ada ini sekarang. Kita dah dapat ni kotak ni. Ini mesti kita dapat dulu. Okey? Langkah seterusnya, perhatikan apa saya nak buat. Saya sekarang ini nak tentukan titik D. Saya nak tentukan titik D. Macam mana saya nak buat titik D? Saya tahu D ini mesti berada di antara E dengan X. Okey, tengok. Ini saya punya E, ini saya punya X. Saya tahu D berada di antara. Sebab kita tak ada ukuran, saya boleh agak saja. So, titik D saya nak buat dekat sini. Ini saya punya titik D. Okey, perhatikan betul-betul. Saya tahu titik D saya dekat situ sebab saya lihat dekat sini lah. Okey. D di antara, tengah-tengah di antara E dengan X. So, sama juga dekat sini. D saya di antara E dengan X. Seterusnya, pada titik D ini, kalau kamu perhatikan, dia dah ada satu garisan unjuran pergi ke titik lenyap 1. Nampak? D pergi titik lenyap 1. Tetapi dia belum ada garisan ke titik lenyap 2 dan belum juga ada garisan ke titik lenyap 3. Jadi, kita akan buat itu sekarang. Daripada D ke titik lenyap 2. Daripada D juga ke titik lenyap 3. Kita akan dapat macam tu. Ni kena tengok betul-betul lah. Garisan kita dah start banyak dah ni. Sekejap lagi dia pening. Okey. Baik. Kalau kamu perhatikan betul-betul dekat sini, saya secara tak langsung dah dapat titik J. Perhatikan ni, titik J ni automatik saya dapat. Di mana titik J? Titik J saya berada dekat sini. Okey, saya dah dapat titik J. Okey, seterusnya kita nak teruskan. Apa kita nak buat? Kita nak buat titik B.
Saya ni ikut urutan ni ya. Ni bukan saya main hentam kromo, tidak. Saya ikut urutan. Kalau saya tak ikut urutan macam ni, dia tak boleh buat. Okey, saya nak buat titik B. Di mana titik B? Kita dapat lihat. Titik B di antara titik B di antara A dengan X. Mari kita lihat A dengan X. Okey, ini dia. A dan juga X. Di antara A dengan X mesti ada titik B. Jadi sebab kita tak ada ukuran yang tepat, kita boleh ambilkan dua kotak di sini, kita tanda B. Inilah saya punya titik B saya nak buat dekat situ. Perhatikan titik B saya ini. Titik B dia dah ada garisan terus sebab dia di atas garisan menegak, bermaksud titik B dah terus pergi ke titik lenyap 3. Tetapi titik B belum ada garisan ke titik lenyap 1 dan titik lenyap 2. So kita garis sekarang. Daripada titik lenyap 1 kepada B. Kemudian daripada B ke titik lenyap 2. Okey, garisan kita dah makin banyak. Kita sangat kritikal untuk label sekarang ini. Okey. Baik, itu dia. Kita dah selesai garisan daripada B. Seterusnya, perhatikan. Saya nak kamu lihat ini C. Secara automatik sebenarnya kita dah dapat C. Perhatikan, C berada di sebelah kiri B dan C juga di bawah D. Okey, tengok dia di bawah D, di kiri B. Kita tengok dekat sini. Di sebelah kiri B, kita ada garisan yang bersilang. Ini di sebelah bawah D, bermaksud inilah kita punya C tadi. Titik C kita dah dapat secara automatik. Okey. Apa lagi titik yang kita dapat secara automatik? Mari kita tengok betul-betul. Tengok soalan kita. Saya nak kamu perhatikan titik H. Kalau kita lihat, titik H ini berada di sebelah kanan B. Mari kita lihat kanan B. Ini saya punya B. Kanan B ada satu titik yang bersilang. Inilah kita punya titik H. Kalau kita perhatikan titik H ini, dia dah ada garisan ke titik lenyap 2. Dia dah ada garisan ke titik lenyap 3. Tetapi dia belum ada garisan ke titik lenyap 1. So saya garis. Dari titik lenyap 1, saya garis pergi ke titik H. Okey. Seterusnya, lupa tadi nak garis titik C. Cuba tengok balik titik C. Ni titik C. Titik C ni, cuba tengok balik. Pada titik C, dia dah ada garisan ke titik lenyap 1. Dia dah ada garisan ke titik lenyap 3. Tetapi dia belum ada garisan ke titik lenyap 2. So, saya garis dia ke titik lenyap 2. Okey. Secara tak langsung, kalau kamu perhatikan di sini, kita dah dapat satu lagi titik, iaitu titik I. Perhatikan. I di sebelah kiri H, I di sebelah kanan C, I di sebelah bawah J. Mari kita tengok mana yang duduk di bawah J. Ini dia. J. Bawah J. Kita akan dapat ini. I. Ini adalah I. I berada di sebelah kiri H dan juga di sebelah kanan C. So, I kita dekat sini. Okey. Kalau kamu lihat sekarang ini, sebenarnya kita punya objek dah cukup dah semua garisannya. Cuma kita belum terangkan. Kita dah ada semua label yang kita buat. Jadi kita dah boleh terangkan dia sekarang. Okay. Saya nak cuba terangkan dia. Saya nak cuba terangkan dia. Okay. Mari kita terangkan garisan-garisan kita ini. Saya terangkan. Kita akan dapat macam ni. Okay, tengok, perhatikan betul-betul. Saya pergi A, pergi B, pergi C, pergi D. Saya ikut je label saya. Pergi E. Lupa nak label satu lagi. F dia kat bawah ni. Pergi F. Balik kepada A. Seterusnya. Oh, yang bawah tadi saya lupa nak label lah. Ni G bawah ni. Okey, seterusnya saya pergi G.
G pergi H pergi I pergi J pergi K. Lepas tu saya sambung E dengan K. Saya sambung D dengan J. Saya sambung C dengan I. Saya sambung B dengan H. Siaplah saya punya objek dalam bentuk lakaran perspektif 3 titik. Itu dia yang dah siap. Kawan-kawan macam mana? Adakah boleh buat ataupun dah confused dengan garisan yang sangat banyak? Boleh? Boleh cikgu. Boleh ya? Okey, saya tunjukkan di paparan saya ini terlebih dahulu. Kawan-kawan yang dah siap, sekejap lagi boleh sharekan dengan kita supaya kita boleh nampak. Okey, mari saya tengok dulu ada kawan kita dah ada di paparan tu. Okey, sekejap saya tukarkan skrin saya. Okey, kawan kita Syamini dulu. Okey, mari kita tengok Syamini. Syamini belakang sikit Syamini. Bukan, lukisan tu belakang sikit. Okey, Syamini. Okey, dah nampak dah tu. Syamini terangkan garisan-garisan objek tu supaya dia nampak L dia tu, ya. Syamini terangkan dulu. Okey, yang sebelah kiri tu saya dah nampak clear. Baik, Syamini terangkan keseluruhannya. Baik, very good Syamini. Okey, kawan yang lain boleh kongsi dengan kita. Rifki belakang sikit Rifki. Objek tu belakang sikit, atas sikit. Atas sikit. Rifki, L dia saya belum nampak lagi. Objek kotak dia tu dah betul dah, tetapi bentuk L tu belum nampak lagi. Rifki cuba terangkan balik yang L tu supaya dia nampak betul-betul dia punya bentuk tangga ataupun bentuk L dia tu. Okey? Ya? Bagi terangkan balik. Baik, mari kita tengok lagi kawan-kawan yang lain. Raudah. Raudah tak nampak. Belakang sikit. Belakang sikit lagi. Okey, very good Raudah. Cantik. Inilah bentuk lakaran perspektif tiga titik yang cantik ya. Very good Raudah. Okey. Kawan lain next. Iman. Oh, very good Iman. Cantik. Kemas sekali lukisannya, lakarannya. Tahniah. Very good Iman. Atirah, mesti tengok. Atirah. Atirah, okey. Very good Atirah. Cantik. Siapa tadi? Cikgu Fazana lagi. Fazana. Oh, sorry Fazana. Fazana belakang sikit lukisannya. Okey, Fazana betul tak siap lagi. Betul, tapi saya dah nampak dah bentuk dia. Fazana hanya terangkan saja garisan objek tu terus jadi. Okey? Ikut je titik-titik tu. Alright, very good. Okay. Very good. Nabil. Nabil ni tak tengok lagi Nabil. Nabil sekejap Nabil. Okey Nabil, cantik. Nabil boleh terangkan sikit garisan objek tu, bagi clear sikit. Yang belah atas tu saya tak apa nampak terang. Okey, terangkan garisan objek dia dan siap. Cantik tu Nabil. Okey, very good Nabil. Ada tak kawan-kawan lain yang saya belum tengok? Atira saya dah tengok kan? Atira very good. Atira, okey cantik Atira. Okey cantik. Rifki nanti betulkan balik sikit, okey? Ataupun pelan-pelan tengok balik video saya sebentar tadi, okey? Boleh ya? Jangan risau, pelan-pelan tengok balik, buat balik. Dan yang penting di sini adalah label. Okey? Lagi complicated bentuk yang kita nak buat, lagilah kita kena label dia, ya. Kalau tidak kita akan keliru lah sebenarnya. Kalau boleh saya tunjukkan di paparan ni ya. Penting untuk kita label setiap satu titik ataupun garisan yang kita dah buat tu supaya kita tidak keliru. Okey, kawan-kawan yang Saya dah pening cikgu. apa tu? Raudah? Saya hampir pening. Memang pening Raudah. Sebab banyak betul garisan dia. Kalau kita tak label, lagi kita pening. Dan last kita tak tahu, ni garisan mana? Ni garisan mana? Sebab banyak sangat. Ini baru objek yang bentuk L. Kalau objeknya lebih banyak lagi bucu dia, lebihlah banyak garisan. So, di situlah penting kemahiran kita buat untuk kita label.
Walau bagaimanapun tahniah kawan-kawan, saya tengok dah berjaya buat lukisan perspektif 3 titik. Ramai yang dah berjaya. Okey, kawan-kawan yang belum hantar lagi tak mengapa. Boleh tonton semula rakaman ini, nanti pelan-pelan tengok balik, cuba pelan-pelan untuk buat ya. Cuba pelan-pelan untuk buat. Baik, yang dah siap tolong ambil gambar dan juga hantar menggunakan link pautan seperti biasa lah. Okey, hantar link Google Form seperti biasa, tolong hantar. Kalau tak boleh hantar melalui link Google Form tu, just Telegram saja. Boleh Telegram saya secara peribadi, boleh juga Telegram dalam channel Telegram kita. Jawapan tu terus saja masuk sana. Okey. Jadi nanti saya akan buat semakan seperti biasa dan saya akan komen lah ya. Yang kerana tak boleh buat, kita akan cuba bantu. Kamu pun boleh tengok video yang sebelum-sebelum ini. Okey. So, saya rasa dari saya itu saja. Hari ni kita buat satu je lah. Janganlah banyak-banyak. Ini pun dah cukup berasap dah kepala nak buat kan? Kalau kamu berminat, kalau kamu berminat untuk meneruskan projek-projek ini, kamu boleh lihat banyak contoh di dalam internet. Kalau saya tunjukkan kepada kamu ni, kalau boleh saya share sikit kepada kamu. Mana dia ya? Sekejap ya, saya kongsi paparan saya. Okey, kalau boleh saya kongsikan kat sini. Kalau kita type sini, lakaran, saya Google je ni, okey. Perspektif 3 titik. Okey, kita try tengok, kita Google tengok apa yang keluar. Kamu perhatikan, wah, banyaknya. Sebenarnya dia memang banyak variasi. Kita perhatikan sebagai contoh yang ini. Ini dia buat perspektif 3 titik juga, tetapi berbeza dari yang kita buat. Titik lenyap 3 dia buat di atas. Kita tadi buat titik lenyap 3 dekat bawah kan? Ini dia buat dekat atas. So dia dapat gambar bangunan yang macam tu. So kalau kamu buat lukisan di dalam PSV, kamu juga boleh gunakan teknik ini. Sebenarnya lakaran pening ke? Apa itu Syamini? Dia mesti dah pening dah kalau buat macam tu. Ya, memanglah dia pening sikit sebab tu Sebab penting. banyak garisan. Ya, betul, sebab banyak garisan. Dan kalau kamu perhatikan, teknik lakaran perspektif 3 titik ini, dia banyak dibuat untuk melukis bangunan. Bila dia lukis bangunan, kebanyakannya mereka gunakan teknik ini. Cantik, dia jadi cantik. Ni contoh satu lagi. Wow, hebat. Tapi, Orang ni memang kreatif aja. ya, tapi garisannya ada beribu-ribu garisan. Kalau tak label betul-betul, sakitlah kepala. Okey, tetapi ini sebenarnya hanya menggunakan teknik simple lakaran perspektif 3 titik, dia boleh buat objek yang menarik. Satu lagi contoh. Okey. Oh, tak berapa cantik gambar dia. Sorry. Cari yang gambar cantik sikit. Okey, ini sebenarnya dia guna teknik perspektif 1 titik ya. Dia buat jalan tu daripada besar jadi kecil kan. Itu perspektif 1 titik. Kita nak tengok 3 titik lagi, ada tak 3 titik yang menarik? 3 titik tak jumpa lagi yang menarik. Okey, ini pun sebenarnya perspektif 3 titik juga, okey. Jadi dia nampak. Wow. Dia nampak bawah dia besar, atas dia nampak kecil sikit. So ni cantik lah. Jadi yang mana kawan-kawan kita yang bercita-cita nak jadi arkitek tu, wah, memang kena expert lah bahagian lukisan ni. Kalau arkitek tu, kalau kita bagi bentuk L tadi tu, dia pejam mata je lukis. Sebelah tangan je dia lukis. Siap. Jadi gitulah, kita belajari asas dia. Mana tahu ada kawan kita, cikgu saya suka buat begini, saya nak design rumah saya jadi cantik, saya suka buat bangunan. So ini adalah teknik dia yang kamu kena kuasai. Alright? Cikgu, Fakrul pandai lukis. Fakrul tu lah dia pandai lukis, dia tak nak tunjuk lukisan dia kat kita. Hang suka kat Fakrul kan? Hang sebut nama Fakrul je. Dia suka lukisan Fakrul.
Okey, kawan-kawan, saya rasa kita stop sampai di sini sahaja ya. Okey, kawan-kawan boleh praktis lagi, yang mana yang berminat boleh cuba pelbagai bentuk-bentuk lain. Ni banyak ni. Cantik-cantik bangunan dia buat. Okey. Jangan lupa hantar tugasan kepada pautan Google Form yang dah saya berikan, dan juga saya akan mula send latih to be daripada bab 1 ya. Saya akan buat sedikit-sedikit ikut bab. Latih to be saya akan berikan kepada kamu. Saya harap kamu boleh cuba latih to be tu. Jangan risau salah betul tak mengapa. Ambil latih to be tu beberapa kali. Nama pun latih to be kan. Jadi buat beberapa kali. Kita ada kurang lebih 21 hari sebelum kita punya ujian ataupun peperiksaan. So saya akan letakkan latih to be saya mengikut bab bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan mungkin tak sempat kot bab 5, mungkin sampai bab 4 je. Nanti saya akan update. Jadi kamu jawab latih to be saya tu, buat sambil-sambil baring-baring tu pun boleh jawab ya. Soalan objektif saja. Okey? Ulang-ulang kali jawab, dia insya-Allah akan bantu kamu waktu ujian peperiksaan nanti. So, saya rasa itu saja daripada saya. Ada lain-lain kawan-kawan? Sebelum kita tamatkan kelas kita hari ini, sebarang persoalan? Tak ada je. Okey, Rifki ada apa-apa nak tanya? Cikgu. Ya. Cikgu. Ya, saya dengar Rifki, teruskan. Nanti dalam exam nanti kena lukis ini perspektif. Tak ada. Jangan risau Rizki. Kita punya ujian nanti objektif saja. So kita tak ada lukis-lukis. Habis kuat pun saya tanya soalan yang berbentuk objektif. Sebagai contoh, saya tanya, antara yang berikut, yang manakah lakaran perspektif 3 titik? Saya letaklah gambar. Jadi kamu pilihlah yang mana satu lakaran perspektif 3 titik. Begitu je. Okey? Faham. Saya tak tanya. Saya tak kena lukis. Jangan risau. Kalau kena lukis salah, saya tak percaya pun. Jangan dapat risau. lukis ni pun sebab cikgu. Tak apa. Betul, tak apa. Lukisan dia memang begitu. Lukisan ni dia memang kena latihan. Sekali first time kita buat, hari ni first time kita buat, mestilah kita tak boleh lagi. Nanti pelan-pelan cuba tengok balik video tu. Beberapa kali kita cuba, baru kita dapat. Tetapi jangan risau, di dalam peperiksaan ujian kita nanti tak ada melukis. Ya, soalan kita objektif sahaja, kamu hanya kenal pasti je. Saya bagi gambar-gambar, ini bentuk apa? Oblik ke? Isometrik ke? Gitu saja saya tanya. Okey? Jangan risau ya. Okey, last call kawan-kawan. Ya, kelas dah habis. Saya sekarang ini bahagian soal jawab je saya tanya. Soal jawab. Kamu soal, saya jawab. Ada lagi? Last. Ada lagi lain-lain soalan kawan-kawan yang boleh saya jawab? Cikgu dah makan? Belum makan lagi, saya dah minum. Ada kopi. Cikgu sihat, cikgu. Alhamdulillah sihat. Okey, kawan-kawan yang lain pun saya harap sihat-sihat juga. Kita sama-sama berdoa agar pandemik ni cepat selesai. Nampaknya kes kita pun harian dah turun dah, dah tak sampai 20,000 lagi. Nanti insya-Allah dah. Siapa yang tak sihat tu? Tak bagi tahu kita pun. Kenapa pula tak sihat? Makan ubat weh. Siapa namanya ni? Lava ni apa namanya? Dia pakai nama gaming ni, saya tak kenal. Lava Hunter ni siapa namanya? Kawan kita ni. Tak sihat kenapa tu? Allah, entah pula dah dia kata. Janganlah gitu Sekarang ni tak sihat ni kita kena terus dapatkan rawatan ya. Jangan anggap kadang-kadang demam tu, jangan kata ni demam biasa-biasa ni. Jangan begitu. Sekarang punya demam dia tak biasa. Perlu dapatkan rawatan, cuba pergi klinik kesihatan, ambil ubat dan sebagainya. Okey. Kalau kena swab test tak apalah, swab test tak ada apa pun. Habis kuat besar sikit je lubang hidung kau sebelah. Janganlah takut. Sebab apa kita tak boleh buat main-main kan? Nanti kita ingat demam-demam biasa, tengok-tengok rupanya kita dijangkiti dengan virus COVID-19 dan kita sebarkan pula
dekat ahli keluarga kita. Oh, so jangan gitu. Cikgu, So, ya, cikgu. saya dengar. Bila kan kita orang dapat vaksin? Sekarang ini dalam proses pendaftaran, betul? Di My Sejahtera. Jadi saya tengok dalam grup kamu pun dah ramai dah update. So saya harap semua boleh daftar My Sejahtera. Kalau kita tengok daripada perancangan kerajaan, dia akan mula secepat mungkin lah. Mungkin di antara bulan 10 ni saya dengar cerita dia akan start dah dengan pelajar sekolah. Mungkin. Cikgu. Ya, dengar. Kalau vaksinasi tu kalau pakai Gmail macam mana? Tak kisah. Boleh kan? Tak kisah. Boleh. Tak ada masalah. Yang penting register login My Sejahtera. Dalam My Sejahtera tu yang kamu register kan? Ya Allah. Okey, baik. Okey tak kawan-kawan? Kalau tak ada apa-apa, kita tamatkan hingga di sini sahaja. Walau bagaimanapun, kamu masih boleh terus tanya saya sebarang soalan di dalam Telegram. Okey, ada kawan kita dah hantar pun tugasan. Tahniah, alhamdulillah. Okey. Semua yang hantar tugasan, insya-Allah saya akan buat semakan nanti macam biasa. Kita check, kita semak ya. Okey, itu saja daripada saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Okey, bye-bye. Okey, bye-bye kawan-kawan. Okey, bye-bye. Alright. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu lupa satu benda tadi. Tak Apa tahu dia? apa. Alamak, dah babai dah. Macam mana boleh lupa selfie? Tak apalah, next time lah kita selfie macam ini. Sorry, Nabil. Okay, Nabil. Alright. Okay, kawan-kawan. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan, okay? Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye-bye.